Bab perintah bersederhana berkenaan dengan sembahyang atau berhubung dengan sembahyang atau dalam mengerjakan sembahyang. Ma yu'maru minal qasdi fi shalah. Ini perintah supaya bersederhana dalam mengerjakan sembahyang. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iklafu minal amal ma tutiqun." Lakukanlah amalan yang kamu mampu lakukan. Kerana sesungguhnya Allah tidak jemu sampai kamu jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang paling kekal, walaupun sedikit, yang berkekalan ataupun yang paling kekal walaupun sedikit. Dan Nabi SAW apabila melakukan sesuatu amalan, dia akan melakukannya dengan tetap. Dengan syaratnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW menghantar orang menjemput Uthman bin Maz'un datang. Maka Uthman bin Maz'un pun datang untuk bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Uthman, adakah engkau tidak suka kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, tetapi sunnahmu lah yang aku cari, yang aku mahukan." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan bersembahyang, berpuasa dan tidak berpuasa. Aku berkahwin, aku mengahwini orang-orang perempuan." Itu bahasa dia guna gitu, ankihun nisa. Padahal kalau bahasa kita, aku berkahwin, gitulah kalau nak terjemah. Kalau nak kira ambil lafaz dia belakang tu, aku mengahwini perempuan. Dah tak kalau nak menikah dengan orang lelaki kita tu. Maksudnya gitu, aku berkahwin, gitu saja. Fattaqillah ya Uthman, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Uthman, kerana sesungguhnya ahlimu mempunyai hak terhadapmu. Tetamu kamu mempunyai hak terhadapmu. Bahkan diri kamu sendiri mempunyai hak terhadap kamu. Kerana itu berpuasalah dan berbukalah juga. Berpuasalah dan ada ketika tak usah puasalah. Itu makna wa aftir. Wa salli wa nam, bersembahyanglah dan tidurlah juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, daripada Alqamah katanya, saya bertanya Aisyah, bagaimanakah amalan yang Rasulullah SAW lakukan, selalu lakukan? Adakah Nabi SAW mengkhususkan mana-mana hari untuk ibadat-ibadat tertentu? Maksudnya Aisyah menjawab, tidak. Sebenarnya amalan Nabi SAW itu berterusan, berpanjangan, berkekalan. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah SAW yastati'. Siapakah di antara kamu yang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu? Bab tafri' abwab syahri Ramadan. Ini bab pecahan bab bulan Ramadan. Bab bersembahyang, berdiri mengerjakan sembahyang pada bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW menggalakkan sahabat-sahabatnya untuk beribadat pada bulan Ramadan, dengan tidak menyuruh mereka dengan
pasti, dengan putus, yakni sebagai wajib. Tidak pula maknanya disuruhnya mereka melakukan ibadat itu sebagai wajib. Thumma yaqul, kemudian Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berdiri melakukan ibadat pada bulan Ramadan, maksudnya sesiapa yang bersembahyang pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya diampuni dosanya yang lalu. Selepas itu Rasulullah SAW wafat. Kemudiannya Rasulullah SAW wafat. Dalam keadaan begitulah dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Thumma kana al-amru ala dhalik. Kemudian perihal ibadat dilakukan oleh sahabat itu berterusan di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, dan sebahagian pertama daripada zaman pemerintahan Sayyidina Umar pun begitu juga dilakukan oleh sahabat. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Uqail, Yunus dan Abu Uwais dengan lafaz man qama ramadhana, supaya tadi. Uqail meriwayatkan man sama ramadhana wa qamahu, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan berdiri ataupun bersembahyang pada waktu malam di bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau mengangkat cerita ini, riwayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dikatakan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadhana, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, kerana keimanan, dituntut oleh imannya, wahtisaban, ataupun kerana mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosanya yang lalu. Dan sesiapa yang beribadat, berdiri pada malam qadar, itu maksudnya beribadat pada malam qadar dengan penuh keimanan dan harapan akan mendapat pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosanya yang lalu. Abu Daud berkata, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Kathir daripada Abi Salamah dan Muhammad bin Amr daripada Abi Salamah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang dalam masjid, maka orang-orang mengikut sembahyang Nabi SAW. Pada keesokan malamnya Nabi SAW bersembahyang pula. Fakathuran nas, semakin ramai orang bersembahyang. Kemudian mereka berhimpun pada malam yang ketiga, tetapi Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Bila pagi, Nabi SAW bersabda, aku telah pun melihat apa yang kamu buat itu. Mana aku tahu keadaan kamu malam tadi duduk tunggu tu. Tidaklah menegah aku daripada keluar kepada kamu, melainkan kerana aku takut akan difardukan kepada kamu. Dan ini berlaku pada bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, orang ramai bersembahyang di masjid pada bulan Ramadan secara berselera, suku-suku, ataupun berasingan. Rasulullah SAW menyuruh aku, kata siapa? Kata Aisyah ni, supaya menghamparkan tikar untuknya. Dia pun bersembahyang di atas tikar itulah. Lalu perawi hadis ini mengemukakan kisah tadi yang tersebut sebelum ini dalam riwayat sebelum ini, supaya itulah qalat fihi, di mana Aisyah berkata dalam riwayatnya, dalam hadisnya itu, qala, perawi berkata, perawi di bawahnya, ta'ni, maksud Aisyah tu Nabi SAW. Yang ni hak suruh dia pun gitulah ceritanya. Kalau mengikut
Ini satu nuskah ni. Kalau kita tengok bawah tu kan, hak ni lebih terang lagi. Hak lebih terang lagi. Ya, tadi anda sudah baiki kan? Hak terang lagi. Adanya pengarang-pengarang ni dia berdasarkan nuskah hak ada depan dia. Hak ada depan dia gini. Dia buat lagi tu. Hak bawah tu Syekh Zakaria, anak murid kepada Khalil Ahmad Saharanpuri ni. Jadi Syekh Zakaria tulis nombor apa ni, nombor 2 fi nuskhatin, dalam satu nuskha yang lain, qala, hak nombor 2 di atas tu qala, bukan qalat, qala fihi, begitu. Lepas tu qala yang kedua tu bukan qala tapi qalat dalam nuskha yang lain. Hak tu lebih terang. Maknanya perawi menyebutkan dalam riwayatnya qalat, Aisyah kata, Aisyah kata. Maksud Aisyah kata tu ialah Nabi SAW lah suruh dia gitu. Itu satu. Kalau kita kata seperti tadi qalat fihi, Aisyah kata dalam hadis dia tu qala, yakni Nabi SAW bersabda. Qala tu maksudnya Nabi SAW bersabda. Tapi dia tidak sebut Nabi SAW bersabda. Perawi di bawah dia tu kata, maksud Aisyah kata qala tu Nabi lah. Itu sebab tu dia kata ta'ni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Aisyah dengan kata qala tu, siapakah yang berkata tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Sebab Aisyah tak ada kata qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata begitu. Tapi perawi anak murid pada Aisyah ni, iaitu Abi Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak kepada Abdurrahman bin Auf ni, anak murid Aisyah. Dia kata, Aisyah kata dalam hadis dia tu qala ayyuhan nas, gitu selalu. Jadi qala tu siapa yang kata? Dia takut keliru. Anak murid Aisyah ni kata, maksud beliau dengan kata qala tu maksudnya Nabi lah hak kata tu. Gitu. Boleh kedua-duanya, boleh. Kedua-dua nuskah tu boleh. Tidak jadi keliru lah. Gapo dia hak Nabi kata? Ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Ama wallah, ketahuilah, demi Allah, ma bittu lailati hadhihi bihamdillahi ghafilan. Alhamdulillah, kata dia, dengan pujian kepada Allah aku sebut ni, demi Allah, tidaklah malam tadi aku bermalam dalam keadaan leka, dalam keadaan leka, alpa, wala khafiya alayya makanukum, dan tidak juga tersembunyi kepadaku kedudukan kamu. Kedudukan kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Dzar, katanya kami berpuasa bulan Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengerjakan apa-apa dalam bulan itu, yakni mengerjakan apa-apa, sembahyanglah maksudnya. Falam yaqum bina syai'an, yakni minas salah. Dia tidak berdiri bersembahyang apa-apa dalam bulan itu, yakni selain daripada hak fardu tak kira, hak lain lah. Sehinggalah tinggal 7 hari lagi bulan Ramadan. Maknanya di akhir bulan tu tinggal 7 hari lagi bulan Ramadan. Faqama bina, barulah dia bersembahyang dengan kami. Sehingga berlalu 1/3 malam. 1/3 malam. Falamma kanatis sadisah, tiba malam yang ke-6, dia tidak bersembahyang dengan kami. Falamma kanatil khamisah, bila tinggal 5 hari lagi daripada bulan Ramadan itu, dia bersembahyang pula dengan kami, sehingga berlalu separuh malam. Saya pun kata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau lebihkan qiyam ini pada malam ini. Lau nafaltana qiyam hadhihi al-lailah, alangkah baiknya, suka benalah kami kalau engkau lebihkan, tambah lagi ibadat pada malam ini kepada kami. Qala, perawi kata, faqala
Maka Nabi SAW bersabda bila Abu Dzar kata begitu, sesungguhnya seseorang itu apabila dia telah bersembahyang bersama imam sehingga selesai imam bersembahyang, niscaya ditulis untuknya qiyam lailah, ditulis untuknya seperti sudah beribadat pada malam itu. Qala, perawi berkata, bila tinggal 4 malam lagi daripada bulan Ramadan itu, dia pun tak sembahyang, tak keluar. Tapi bila tinggal 3 hari lagi akhir bulan itu, dia pun kumpulkan ahli keluarganya, isteri-isterinya dan orang ramai. Faqama bina, dia pun bersembahyang dengan kami, sehingga kami bimbang, kami takut akan terlepas al-falah. Perawi berkata, yakni anak murid kepada Abu Dzar itu Jubair bin Nufail. Qultu, saya pun tanya, saya tak faham perkataan al-falah. Apa al-falah tu? Abu Dzar kata as-sahur, sehingga kami bimbang akan terlepas waktu sahur. Siapa dekat sahur sembahyang. Qala, aduh, thumma lam yaqum bina baqiyat asy-syahr, kemudian dia tidak bersembahyang lagi bersama kami pada malam-malam yang baki lagi daripada bulan Ramadan pada tahun itu, tak sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan itu, dia akan menghidupkan malamnya dan dia akan mengemaskan kainnya, ikatan kainnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan, menyedarkan ahlinya. Abu Daud berkata Abu Ya'fur, namanya Abdurrahman bin Ubaid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW keluar, didapatinya ramai orang pada bulan Ramadan sedang bersembahyang di penjuru masjid. Nabi SAW pun tanya, apa hal mereka ini? Orang pun ceritakan, mereka ini ialah orang-orang yang tidak ingat Quran banyak. Laisa ma'ahum Quran, tidak ada Quran bersama mereka, yakni mereka tidak ingat Quran banyaklah. Ubay bin Ka'ab pula bersembahyang dengan menjadi imam kepada orang ramai. Jadi orang lain ikut dia. Pada ketika itu, melihat perbuatannya itu, Nabi SAW bersabda, asabu, betul ataupun tepat, kena apa yang mereka lakukan ini, dan baik benar, baik sungguh, molek sungguh apa yang mereka lakukan ini. Abu Daud berkata, hadis ini tidak kuat. Muslim bin Khalid dhaif. Tak apa, kita tengok semula. Babu ma yu'maru bihi minal qasdi fi shalah. Dalam agama kita, segala benda diajar kita bersederhana, tak boleh lebih-lebih, melampau tak boleh, kurang sangat pun tak sah juga. Yang ni dia kena ambil jalan i'tidal, maslak i'tidal. Itulah cara kalau Nabi SAW ajar, iaitu cara yang sederhana. Tak mahu yang ifrat ni terlajuk, alah kelebih, tak sah. Tafrid tak sah juga, alah kurang, tak sah juga. Tak ada langsung, tak sah juga. Gapo-gapo dalam banyak-banyak ibadat yang paling istimewa ialah sembahyang, sebab ia mengumpulkan segala-galanya dalam itu. Mengumpulkan segala-galanya dalam itu. Dalam sembahyang ada puasa. Sebab apa? Tak boleh kecek kat sini, tak boleh makan minum, tak boleh. Dalam sembahyang ada khusyuk, dalam sembahyang ada zikir, dalam sembahyang ada tahlil, dalam sembahyang ada tasbih, dalam sembahyang ada tahmid, ada berlaku. Dalam sembahyang ada baca Quran, ada berlaku. Jadi sembahyang itu mengumpulkan segala macam ibadat. Jadi yang paling baiknya sembahyang lah. Dan Nabi SAW pun tekan sangat, suka sangat buat sembahyang ni. Tapi benda yang sebaik tu, seistimewa tu pun
Ni Imam Abu Dawud buat tajuk ni, dia nak ayatnya ajaran Nabi SAW sederhana juga. Tidaklah kata benda ni dah molek kak, kita tak usah tidur lah. Tidak gitu. Semua benda kena sederhana. Jangan melampau, jangan lebih-lebih. Sebab apa? Kita tidak akan buat lebih tu sampai kesu. Itu benda je. Bersederhana. Dalam ibadat sekalipun. Ini maksudnya bab ni dia nak cerita. Sebab sebelum pada ni kan nak cerita bab ibadat kan, bab sembahyang sunat, tahajud dah gitu gini, qiyamul lail sebelum pada ni. Dia nak bagi peringatan. Ini sebagai penyimpul dia. Dalam ibadat sepanjang tahun tu kita duduk buat bersederhana. Sederhana tu lagu mana? Tengok Nabi buat lah. Sebelum pada ni pun kita sudah baca lagu mana. Tidaklah kata siapa tidak tidur. Ada. Itu makna sederhana dalam sembahyang. Dalam lain-lain pun begitu juga. Dalam makan, minum pun sederhana. Tak boleh siapa tak berhenti. Makan macam ikut serak. Tak boleh macam tu. Jadi masalah lah kemudiannya. Tak makan terajak pun tak boleh juga. Suka sangat pun tak boleh juga. Sedih sangat pun tak boleh juga. Tidur kuat sangat pun tak boleh juga. Jadi nak sederhana, biar padan untuk tubuh kita tu, untuk diri kita. Itu ajarannya. Jadi setara sembahyang ni pun suruh sederhana. Lepas tu dia bagilah riwayat Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iklafu minal amal ma tutiqun. Iklafu minal amal ma tutiqun. Lakukanlah amalan mana yang kamu mampu lakukan. Gitu. Itu kalau kita tidak takdir, kita tidak ambil kira ada apa-apa yang dibuat lah. Tapi kalau kita mengambil kira apa-apa ada sesuatu yang dibuat, maknanya kita kena takdir gini, iklafu minal amal qadra ma tutiqun. Qadra ma tutiqun. Lakukanlah amalan sekadar yang kamu mampu lakukan. Gitu. Maknanya amal satu, kalau mengikut terjemahan yang pertama tadi, terjemahan yang pertama tadi, apa yang kita boleh buat, hak tu disuruh kita buat. Kita boleh buat kau tu. Kita berasa senang, sedap, selesa buat kau, buat tu. Jangan dibuat sesuatu yang bercanggah dengan kerja kita, mengganggu orang lain. Tak boleh. Kalau nak buat pun pada-pada lah, jangan lebih-lebih sangat. Gitu. Misalnya kita kata kita ni jaga, tapi kita duduk sembahyang tak berhenti. Dalam sembahyang, dalam sembahyang tu mana takkanlah kita boleh buat supaya tidak sembahyang. Nak tengok orang, nak paling kiri kanan ke apa, nak berjalan pergi mari, mana boleh. Tidak sesuai tu. Janganlah kita buat sesuatu amalan yang bercanggah dengan kerja kita. Itu contoh. Ataupun kita kerja sepanjang tengah hari, tengah malam kita nak ibadat ni, sikit je tidur, akan terganggu esok tu. Akan terganggu. Kita buat hak mana hak boleh, hak sesuai dengan hak kita, hak boleh kita buat. Hak sesuai, belah-belah je. Misalnya kita berniaga, kita beri lebih sikit tu. Lebih sikit. Memang kita berniaga boleh kita beri pun sikit. Kalau kita kata buah lah, kita kata timbang. Beri sebutir lebih. Tu kita boleh buat tu. Bila-bila kita kerja boleh buat tu. Boleh dah pahala. Mana nak pahala ni tidak nanti buat satu benda yang asing daripada kerja kita. Dah. Kalau kita seorang yang mengaji, duduk kita seorang yang mengaji lah, pelajar lah kita kata, sepanjang malam kita duduk sembahyang, masa mana nak baca? Kita kena buat, kita kena buat baca tu sebagai ibadat kita. Baca ni ibadat. Dia kena gitu. Sembahyang bukan maknanya
nak larang ataupun nak mengesyorkan supaya sikit semaya dak. Tapi tengok keadaan kita lah. Keadaan kita tu ada benda lain yang kita perlu buat, kita sedikitkanlah hak tu. Kurangkanlah hak tu. Pelebih hak lain. Niat tu biar betul. Niat tu makna nak mengaji ni kerana agama, kerana Allah, untuk umat Islam, untuk masa depan orang Islam. Itu niat gitu. Boleh lah. Jadi semaya tu lebih kurang. Tidaklah maknanya perlu banyak seperti orang yang ada masa banyak. Orang yang tidak nak periksa, tidak nak mengaji ke apa, bolehlah dia buat sepanjang malam pun. Tapi kita tidak gitu. Maka kita sesuai dengan kerja kita. Kita kena niat molek. Gitu caranya. Tetapi sunnah Nabi SAW ajar semaya gitu gini, itu tetap ada. Itu tetap ada. Dan sebab itulah kita tengok Nabi SAW bila dia uzur, dia kurang semaya dia. Mana nak ayat mengikut keadaan tu, keperluan kita, keadaan kita. Dan paling banyak pun dia semaya disebutkan hak kebanyakan 13 rakaat ya. Kalau kita buat waktu pun tidak sampai terganggu. Tidak sampai terganggu kerja kita. Tapi kalau kita tak boleh buat sebanyak tu, boleh buat lagi hak kurang lagi. Boleh buat lagi hak kurang. Macam-macam cara dia ajar. Kalau kita tak boleh bangun di hujung malam, payah. Kita boleh buat awal lagi. Dia ajar buat witir awal. Buat witir awal. Tidak mestinya walaupun dia kata witir tu hak paling baiknya, hak paling akhir. Tapi kalau kita tidak yakin kita ni boleh bangun, kita buat awal sebelum tidur, boleh juga. Gitu. Kalau kita mengikut terjemahan yang kedua tadi, lakukanlah amalan sekadar yang kamu mampu. Sekadar mampu. Jangan buat lebih daripada kemampuan. Begitu. Jangan buat lebih daripada kemampuan. Ini sesuai dengan firman Allah, ittaqullaha mastata'tum. Serupa tu. Hadis sahih ni kalau kita cari dalam Quran, kita akan jumpa hak serupa dengan makna dia. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan kamu. Ataupun satu lagi makna, semampu-mampu kamu. Setakat mana hak kamu boleh buat, kamu buat. Ataupun sekadar hak kamu mampu. Sekadar hak kamu mampu ni, hak Tuhan fardukan itu mesti kita mampu. Mesti kita mampu. Semua hak Tuhan fardu ni kita mampu. Kalau kita tak mampu, dia tidak akan fardukan. Tak ada. Hak dia fardu dah tu pun jadi tak ada. Fardu puasa kita kata. Tapi dah kalau sakit, ada dah. Tak ada dah. Hak tu hak dia fardu dah. Apatah lagi kalau tidak. Jadi dengan sebab itu, sekadar yang kamu mampu, hak fardu dia fardu dah tu hak tu kita mampu. Hak dia tidak fardukan, hak tu kita buat sekadar yang kita mampu. Itu ajarannya, sekadar yang kita mampu. Jangan buat lebih daripada kemampuan kita. Kemampuan kita tu kena tengok sanilah. Bukan seperkara tu saja yang kita nak buat, banyak lagi hal lain. Banyak lagi tanggungjawab lain. Kalau ada tanggungjawab, lagilah. Tak boleh. Kalau tidak ada tanggungjawab pun, kerja lain banyak lagi. Tak ada kena-mengena dengan orang pun, tapi kita nak buat lain lagi banyak. Dengan sebab itu kita tak boleh buat semaya saja, dah banyak lagi hak lain. Fa inna Allah la yamallu, kerana kamu kena ingat Allah SWT tidak jemu sampai kamu jemu. Yang ni Allah SWT ni, dia tidak akan berhenti beri pahala kepada kita sampai kita berhenti. Gitu. Sampai kita berhenti. Allah SWT akan terus menerus beri pahala kepada kita selagi kita buat amalan. Dan kita tak boleh nak lawan. Mana tidak kata nak badi dengan dia, berlawan dengan dia. Kita tak akan kalah lah ke mana-mana pun. Akan kalah ke mana-mana. Sebab kita manusia. Dia, hak dia nak bagi pahala tu tak ada hak, tidak terhingga banyaknya. Mana tidak kata dia jadi kurang kau dia, tak ada masalah tu. Ataupun dia tak perhati kau, tidak masalah tu. Balik dia tak ada apa-apa. Balik kita je yang akan jadi kalah je. Dengan sebab itu dia kata Allah SWT tidak jemu sehingga kamu jemu. Maksudnya Allah SWT tidak akan berhenti memberi pahala kepada kamu sehingga kamu berhenti melakukan ibadat.
Gitu. Dan kalau kamu ni dalam keadaan insaf, kamu berhenti buat ibadat, kamu berhenti buat kebajikan apa, tapi dalam hati kamu nak semua. Cuma insaf kita di manusia ada kelemahan. Tuhan beri pahala semua, walaupun kita tak buat. Walaupun kita tak buat. Misalnya seseorang itu dia selalu melakukan ibadat, tapi oleh kerana sakit dia tak boleh buat. Beri semua, walaupun dia tak buat apa. Sebab apa? Sebab kita nak buat. Walaupun kita tak buat, dia kira. Jadi hak ni tak buat ni sebab apa? Sebab tak ada air sembahyang misalnya. Kita pergi ambil air sembahyang. Air sembahyang tu sesuatu yang perlu. Maka dalam masa tu dia kira juga tak putus tu, dia kira tak putus tu. Tidak kata bila kita berhenti tak putus. Sebab kita pergi berhenti tu nak mencukupkan syarat lah. Kalau nak sembahyang terus tak boleh, dah tak ada air sembahyang. Jadi kita berhenti tak, supaya sekadar tu kita berhenti. Tadi tidur kau apa, supaya kita nak pergi ambil air sembahyang. Benda yang perlu untuk sembahyang tu juga. Kalau dengan niat lagu tu, Allah SWT akan tak berhenti beri pahala walaupun kita berhenti. Gitu. Sebab kalau kita faham dengan makna kalau kita berhenti dia pun berhenti, mana kita sedih lah lagu tu. Setengah orang dia pakai makna begitu. Jadi mana tak puas hati lah sebelah ni. Sebab tu ya tak saya berhenti tu kalau boleh tu. Kalau boleh comel lada mata tu dah. Biar tak mengatuk. Kita nak sembahyang biar tak mengatuk. Tak kena tu faham lagu tu. Nak ayatnya di sebelah Allah SWT ni dia tak berhenti pun boleh. Alik kita ni ada berhenti. Jadi kita kena ingat lagu mana supaya kita dapat berpanjangan, tidak putus pahala daripada Allah SWT. Dia kena ada niat. Dan berhenti kita pun dengan sedar bahawa kita tidak boleh, kita sebagai manusia ni lemah ni, kita tak boleh terus. Jadi kita nak tidur, nak gapo ni pun untuk dapat kekuatan, kemudian kita akan buat pula dia. Gitu. Itu masalah ibadat khusus. Kalau hidup kita ni, sepenuh hidup kita ni kita ingat gitu. Tak ada nak buat benda yang bercanggah dengan ajaran Allah sikit abu. Kalau kita sedar, dalam keadaan kuat, kita nak buat semua hak boleh belakang. Boleh pahala semua lah. Kita tidur ke, kita rehat ke, kita main ke, walaupun main, tapi kita ingat untuk dapat kekuatan. Dan setiap hidup kita ni kita untuk agama Allah. Kalau lagu tu boleh pahala semua. Tidak berkait dengan ibadat saja, ibadat khusus saja, hak umum tu pun boleh pahala semua kalau dengan niat lagu. Jadi masuk jamban perlu tu, tapi masuk jamban tak boleh kita nak terus. Kalau terus pun jadi mudarat kepada tubuh kita. Kita pergi. Tapi apabila lepas tu kita nak buat pula apa kita nak buat sebelum pada tu, dengan niat lagu tu semua boleh pahala semua. Boleh pahala semua. Jadi pahala ni dia atas niat kita. Niat kita dan keikhlasan kita dengan Allah SWT. Amalan yang paling Allah suka kepada dia, hak paling kekal. Bila kita buat semua. Jadi wirid kepada kita. Walaupun sikit pun tak apa. Buat semua. Tidak nanti banyak. Mengikut kemampuan kita. Ni benda ni molek ngaji Quran, molek. Kitanya tak berapa lacak ngaji Quran. Hanya penat mata. Kita kata kalau lama-lama penat mata lah. Sekat 2 la tu boleh. Kita kata, baca 2 la. Sama-sama. Baca. Molek lah. Kalau baca banyak pun, ketika mula-mula ayah kita mati ke, adik-adik kita mati, masa tu insaf baca habis. Seminggu sekali. Lepas tu tak cara, setahun pun tinggal ada. Tak sih lagu tu, tak molek lagu tu. Tu kerana benda sebentar, panas sebentar. Kerana ada keadaan tertentu yang membuatkan kita jadi gitu sebentar. Naknya lagu tu sama. Sehingga dalam keadaan lagu mana-mana pun dia tak boleh tambah dah. Setakat tu dia buat. Hak tu je sesuai untuk dia je. Molek untuk dia. Kalau orang boleh lagu tu paling bagus. Dia buat tu sebanyak tu. Hak lain, benda lain lagi nak buat banyak lagi. Kalau boleh buat lagu tu molek, walaupun sedikit, tidak nanti banyak. Hak tu kekal, tetap buat. Maknanya istiqamah. Sebab itulah ulama-ulama kata
Dia faham daripada hadis-hadis lagu ni lah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ni tetap pendirian, lebih baik lagi daripada 1000 keramat. Orang duk nyoh keramat. Dah istiqamah tu boleh tetap. Nak boleh tetap ni payah. Kalau buat kerja apa-apa pun kalau tak tetap tak jadi. Orang yang berjaya je kalau dia tetap, dia jenis tetap. Orang tua pun katakan kalau batu golek dia tak lekat je. Tak lekat dulu. Usah kau nak naik gapo-gapo. Maknanya dia kena tetap. Tak boleh kayak gini tak boleh. Kena fikir molek dulu sebelum nak buat gapo-gapo. Fikir molek biar puas hati. Lepas tu buat tetap. Gitu. Lepas tu dia raya Nabi SAW ni kalau dia sudah buat sesuatu amalan, lagu mana? Dia akan tetap buat. Kalau dia buat, dia akan buat tetap. Gitu. Dan sepanjang hayat dia buat gitu. Lagu tu. Cuba kita tengok Aisyah. Kalau berubah pun sikit-sikit je. Hak semaya tajuk. Lagu tu sama-sama. Lagu tu. Lepas pada tu riwayat daripada Aisyah lagi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu Uthman bin Mas'ud ini dah tanya Nabi lagu mana ibadat. Nabi tu malam apa bangun dak siapa bekok kaki semaya. Macam-macam lah dengarnya tentang ibadat Nabi ni. Jadi beberapa orang sahabat ni kata kita ni tidak Nabi, dia tu setara tu pergi semua. Jadi kita kena lebih lagi lah. Hak ni kata aku kalau lagu tu dapat kaya tak boleh nikah, tak pakai tak usah nikah lah. Hak ni kata kita tak boleh tidur tengah malam. Ada beberapa orang duk kecek tu Nabi SAW dapat tahu. Dia pun panggil Uthman bin Mas'ud. Atau orang suruh panggil mari nak jumpa dengan dia. Bila Uthman tu mari, dia pun kata, "Hai Uthman, kamu tak suka ke kepada sunnah aku? Cara aku?" Uthman kata, "Dak. Demi Allah kata tak ada yang tak suka tu. Tapi hak naknya sunnahmu tu lah hak naknya. Sunnahmu." Nabi SAW pun kata, "Ada kalau suka hak aku tidur. Aku semaya juga. Tidur pun ada juga. Aku puasa, ada juga. Ada juga ketika tak puasa." Tidak kata nak puasa setiap hari sepanjang tahun. Tidak lagu tu sunnah aku. Aku menikah. Ada menikah, ada hak kata tak boleh menikah. Kita nak kasih. Yang ni matikan nafsu tu. Biar tak ada jalan dah untuk berkahwin. Tak ada harapan dah untuk kahwin. Dengan cara kasih ataupun dengan cara potong kemaluan. Siapa lagu tu? Sahabat ni pasal apa ingat? Ibadat tu. Hak akhirat ni lebih penting, lebih bermakna. Tapi dia salah. Bila salah tu kan Nabi tegur lah, baik kira. Bukan lagu tu caranya. Agama kita ni nak ajar tidak lagu tu. Nabi SAW kata, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, hai Uthman. Mu ni isterimu ada hak terhadapmu. Hak dia tu mu kena bui. Tak boleh tak bui. Dosa pula. Hak dia kena bagi perhatian, kasih sayang, kemesraan dengan dia, cara ke dia, tanya khabar dia. Gitu cara sunnah Nabi. Tetamu ni bukan sama, tapi dia ada hak. Dia ada hak dia, tetamu. Kita kena bagi masa juga kepada dia. Walaupun kita sibuk lah mana pun, kita ada perkara besar pun, dia ada hak juga. Dia ada hak. Itu tetamu. Dan bukan setakat orang lain-lain tu, diri kamu sendiri pun ada hak tu dengan kamu. Dalam hadis-hadis yang lain kan dia sebut mata kamu ada hak. Matanya ngatuk, sakit mata, jadi bekok mata. Kalau tak tidur lama-lama seksa. Jadi dirimu tu pun ada hak terhadapmu. Jadi kena bagilah hak dia. Jadi tak boleh nak kira sekara saja, ibadat saja. Tidak lagu tu hak Nabi SAW ajar. Oleh kerana itu kamu puasalah. Dan kamu kena tak puasa juga. Ada juga ketika tak puasa. Kamu semayanglah. Memang suruh molek semayang tu, tapi kena ada juga tidur. Sebab apa? Kita ni ada banyak hak. Bukan seperkara, bukan satu saja tuntut teh.
atas kita dia tidak, tapi banyak. Dengan sebab itu kena jaga belaka. Kena jaga belaka. Jangan kira sekarang. Lepas tu riwayat daripada Alqamah, dia kata, saya tanya Aisyah, bagaimana amalan Nabi SAW? Adakah dia khusus? Mana-mana hari untuk sesuatu amalan ni, adakah dia khusus? Aisyah kata, tak ada lah. Amalan dia ni berterusan. Adakah khusus? Malam-malam tertentu dia buat amalan gini, hari-hari tertentu ni buat gini? Tak ada. Kalau dia buat perpanjangan lah. Kalau semaya rawatib tu, rawatib buat sama. Lagu tu lah cara dia. Cara dia tu tepat kena. Kita ni ada kalanya kita tak kena lah. Kita tetapkan, khususkan malam ni, malam Jumaat baca Yasin. Malam lain tak cara lah. Seseolahnya malam lain tak boleh, kurang kau. Dan malam Jumaat tu lebih ada khusus, Nabi royak malam Jumaat kena baca Yasin sebab malam ni molek misalnya. Ada ke dia royak lagu tu? Tak ada. Tak ada. Ni berdasarkan hadis ni, dia tak ada khususkan mana-mana hari. Support. Baca semua lah. Nak malam pun tak apa, tengah hari pun tak apa. Molek. Cumanya kadang-kadang ulama kita, itulah benda. Apabila dia buat tu kan, maksudnya molek boleh jadi asal dia tu. Tetapi lama-kelamaan dia jadi orang tak faham, jadi lagu lain. Maksud dianya ketika malam coti ada belaka, pakak baca lah. Kalau tidak tak ajak lagu tu, tak berkumpul lagu tu, tak buat. Boleh jadi maksud dia gitu. Tapi hak tak faham ni ingat, hak tu ada kelebihan khusus. Malam tu, malam lain tak cara, tak buat. Hak maksud sebenarnya bila-bila masa buatlah. Molek semua. Molek semua. Tapi oleh kerana keadaan jahil, kadang-kadang ulama ni dia lalu, sekurang-kurangnya biarlah ayat-ayat tertentu ni biasa baca. Dah hak lain tak baca pun, dia nak ajar masyarakat tu. Tapi kadang-kadang jadi masyarakat ni terikat dengan hak tu. Dia nak ajar, baca hak ni. Memanglah ada kelebihan lah surah-surah tu, baca hak ni sekurang-kurangnya. Tapi bukan nak suruh berhenti sekat tu. Quran semua sekali. Misalnya kalau berkait dengan Quran lah, kalau lain-lain pun gitu juga. Maksud khusus tu tidak ada. Maksud khusus tu tidak ada. Siapalah di antara kamu yang mampu buat supaya Rasulullah tu selalu buat tu. Sebab Rasulullah buat tu, dia buat tepat. Kita ada kalanya kita jadi tidak tepat sanilah. Kita fikir lagu ni dengan maksud ni, jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Orang faham lagu lain. Gitu. Tu tak tahannya. Kadang-kadang dia jadi gitu. Dengan sebab itu, apabila kita nak buat, kita kena berhati-hati, beringat. Beringat, takut-takut jadi salah faham. Jadi salah faham. Maksud di sini ialah mengikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang sebaik-baiknya. Kalau cara lain tidak lebih baik. Walaupun nampak banyak pun. Bab tafri' abwab syahri Ramadan. Ini bab pecahan bab bulan Ramadan dan bab qiyam syahri Ramadan. Dulu ana sudah sebut dah. Dalam kitab-kitab hadis ni dia ada dua bab yang berasingan. Setengah-setengah orang dia keliru. Satu bab qiyamul lail. Dulu kita sudah jumpa, tajuk ke. Ini bab qiyam syahri Ramadan. Qiyam syahri Ramadan orang panggil, atau qiyam Ramadan. Dua perkara yang berbeza tu. Setengah orang dia tidak faham. Dia kata qiyam Ramadan ni pun qiyamul lail. Qiyam Ramadan tu maksudnya sembahyang tarawih. Qiyamul lail tu tahajud ataupun witir kalau apa seperti yang kita sudah jumpa tu. Qiyamul lail tu ada sama-sama. Bulan Ramadan kalau tidak bulan Ramadan kau ada. Qiyam Ramadan ni ada pada bulan Ramadan sahaja. Sebab itu kita tengok dalam kitab-kitab hadis mana-mana pun dia buat bab suku. Dia buat bab suku. Inilah babnya. Ada habis dah. Bab tahajud tu makna dia ayatnya tahajud ni ada pada setiap bulan.
setiap malam bila-bila pun ada. Hak ni pula bab lain pula, iaitu jenis ibadat semaya juga, tapi hanya khusus dengan bulan Ramadan sahaja. Khusus dengan bulan Ramadan sahaja. Ini pun ada kelebihan juga, berkenaan dengan semaya juga. Jadi kita kena buat mengikut caranya lah. Lepas tu Imam Abu Daud meriwayatkan daripada dua orang tu guru dia, Hasan bin Ali Al-Khallal dan Muhammad bin Al-Mutawakkil. Dua orang ni ambil daripada Abdul Razak ambil daripada Ma'mar. Hasan dalam hadisnya ini orang panggil apa ni, hazaf mudhaf. Sebab tu dalam syarah dia, Hasan menambahkan dalam hadisnya tu, bukan dalam hadis, dalam sanad hadisnya. Kalau hadis tu maksudnya matan tu, isi hadis tu, hak Nabi kata tu, hak Nabi buat tu, hak tu hadisnya. Di sini hak Hasan tambah, Hasan berkata dalam hadisnya, yang di dalam sanad dia. Hasan tu Hasan bin Ali itulah, muka dia ambil daripada dua orang tu guru kan. Hasan bin Ali tu kata dalam hadis dia, dalam sanad dia, wa Malik bin Anas. Dia ada tambah. Maknanya Abdul Razak ni ambil daripada Ma'mar ambil daripada Zuhri. Selain daripada Ma'mar ambil daripada Zuhri, dalam isnad Hasan ada seorang lagi yang ambil juga daripada Zuhri, iaitu Malik bin Anas, Imam Malik. Tu. Ni Hasan saja. Tapi kalau Muhammad bin Mutawakkil, Abdul Razak ambil daripada Ma'mar ambil daripada Zuhri, dia tak ada sebut Malik bin Anas, dia tak ada sebut. Tu Imam Abu Daud nak royak di sininya. Beza dari segi sanad tu, beza. Lepas tu apa faedahnya? Dia nak royaknya, dia teliti. Dia ambil daripada dua orang tu guru dia ni dalam sanad, beza mana. Ni beza. Muhammad bin Mutawakkil ada sebut Ma'mar daripada Zuhri tu, tak ada sebut Malik bin Anas. Tapi tu guru dia seorang lagi, Hasan bin Ali tu, selain daripada dia sebut Ma'mar ambil daripada Zuhri, ni siapa dia? Malik bin Anas, Imam Malik tu juga ambil daripada Zuhri, cerita ni. Tu beza dia. Daripada Abi Hurairah, Abu Hurairah kata Rasulullah SAW duduk menggalakkan menggesa ataupun menimbulkan minat dalam hati sahabat-sahabat dia untuk qiyam Ramadan dengan tidak mewajibkan. Mana bukan sebagai hak wajib lah, molek buat ibadat sembahyang pada bulan Ramadan ni lepas Isya, begini-gini pahala dia. Antara dia pun sebutlah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa-siapa yang berdiri pada bulan Ramadan. Ya, maksud diri di sini bersembahyang. Dan maksud sembahyang di sini bukan sembahyang hak 5 waktu tu bila-bila pun sembahyang, hak tahajud tu bila-bila pun sembahyang, hak tu. Hak ni Ramadan. Ini menunjukkan khusus sembahyang yang khusus dengan bulan Ramadan. Dia faham mana? Ulama-ulama hadis ni, dia faham daripada qama Ramadan. Hak qiyam Ramadan ni khusus dengan bulan Ramadan saja, tak ada pada bulan lain. Dia faham situlah. Gapo dia hak khusus dengan bulan Ramadan? Kalau sembahyang 5 waktu tu ada bulan lain, sembahyang tahajud pun ada juga, witir pun ada juga, ada berlaku. Hak tak adanya sembahyang tarawih. Di situlah difaham sembahyang tarawih. Dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Dia sembahyang tu didorong oleh keimanannya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Rasul ajar lagu tu, percaya, terima. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Setengah orang dia tak sih pahala, harap pahala tak sih. Tak kena tu. Setengah-setengah orang tasawuf, dia kata tak molek. Kalau kita mengharapkan pahala, kita syirik lagi, kata dia. Kita tidak ikhlas. Kita bercanggah dengan hadis ni. Bercanggah dengan hadis ni. Sebab mengharapkan pahala ni tak apa. Harapkan pahala daripada Allah SWT tak apa. Harapkan hak dunia, hak manusia tak boleh. Hak tu tak boleh. Mengharapkan dengan harapan boleh pitih misalnya. Tu tak boleh.
Tapi dengan harapan dah muka Tuhan kata dah. Dapat pahala, dapat hapus dosa. Hak tu molek. Hak tu molek. Patut. Ada ayatnya patut kalau kita nak, kita mengharapkan hak tu. Sebab kata kalau Allah SWT beri mahligai lah kepada kita dalam syurga esok, kita jangan kata mahligai dapat tu. Jangan. Bukan supaya hak dalam dunia. Waktu kalau kita mengharapkan tak apa, Tuhan benarkan. Tuhan benar. Misalnya kita kata kalau kita buat gini boleh bidadari, dalam Quran sebut boleh bidadari, tak apa. Sebab hak tu hak patut kalau kita nak gila gitu. Bukan kisah manusia perempuan dalam dunia ni, hak tu tak patut. Kita nak gila, nak rebeh telinga, rebeh bahu, kisah tu tetap tak padan. Tapi kalau ada dalam syurga tu padan. Padan. Lagu tu nak ajar kita beza. Bukan Tuhan tak beri. Nak gila kau orang tino. Nak rumah besar. Nak kehidupan yang mewah, bukan dia tak beri. Tapi dalam dunia ni kalau kita menaruh harapan, kecewa. Kita akan kecewa. Sebab apa? Dalam dunia ni tak akan dapat. Terus duk ayat dalam mana pun kita akan kecewa. Hak tidak kecewanya, hak sebenar-benarnya hak dalam syurga. Tu. Dengan sebab itu kalau nak kaya dalam dunia, kaya pun kalau dah sakit tak boleh nak makan, kau satu nak ke dia. Boleh lah berubat sana sini. Sakit berubat. Tukar jatuh boleh lah, tukar kau tugas ni. Tapi nak ke dia. Tengok tak sempurna hidup dunia. Tak sempurna. Tak senang hati. Kalau kaya, orang menikah, orang nak kekayaan kita, bukan nak kita sungguh. Tengok tak sempurna. Bila-bila tu dia fikir kod lain tu. Fikir kod lain. Bini kita saat ni fikir kod lain. Bila kita tak ada, nak menikah dengan orang lain, nak mewah dengan orang lain, nak ambil kita, kita tak senang hati. Itu sifat wanita perempuan dalam dunia. Comel ke apa. Kalau aksiden sikit habis berubah lah. Kena api sikit habis nyetok orang. Tak ada dah lah hak comel. Tak ada dah lah. Hak tak berubah, hak tak sih ke orang lain. Perempuan dalam syurga patut kalau nak lagu tu. Patut betul. Sebab tu tak apa. Baru boleh kita beza. Ni hak dunia setara ni. Kita jadi pandai lekeh hak dunia. Kalau faham hak tu. Tak ada lah lebihnya. Dia nak suruh hak tu tak apa. Kita mengharapkan pun tak apa. Satu makna ihtisab dengan makna tu. Satu lagi ihtisab dengan makna ikhlas. Boleh juga ikhlas. Tapi kita nak syurga, nak kita bukan masuk tidak ikhlas. Ikhlas juga lagu tu. Ikhlas juga. Hak tidak ikhlas ni kalau nak dunia, tu tak padan. Buat ibadat akhirat, amalan akhirat untuk dapat dunia tak padan. Bahkan kita akan mendapat balasan yang buruk kerana itu tak kena tu. Kalau kita buat gini, hak jelas disebut dalam hadis ni apa dia? Yang ini diampunkan dosa kita hak dahulu. Hak dulu. Dosa hak dulu banyak kan? Diampunkan. Itu kelebihan. Pak kita kata banyak benar diampunkan dosa ni, amalan ni ampun dosa, amalan ni ampun dosa. Kalau tak ada dosa, ulama kebanyakannya kata dosa ni dosa kecil. Ada sebahagian ulama mengatakan dosa besar pun dia jadi korek dengan sebab kalau kita habis dosa kecil, katakanlah habis dosa kecil, dosa besar tu pun dia jadi ringan. Tidaklah setebal hak asal. Ini faedah daripada buat ibadat-ibadat. Kalau katakanlah dosa besar pun tak ada, dosa kecil pun tak ada, dia menaikkan derajat seseorang, pangkat dia. Dia mendapat kelebihan dalam syurga lebih daripada orang lain. Gitu. Itu hasil dia. Tidak kata bila tak ada sia-sia dah lah. Tidak. Tetap kita perlu hak ni. Tetap perlu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lepas pada tu Nabi SAW mati. Bukan mati selalu. Lepas pada cerita ni makna maklum Nabi SAW kata gini, lepas pada tu mati. Mati dalam keadaan sahabat-sahabat ni duk faham gitu. Yang ni ada kelebihan buat ibadat pada bulan Ramadan ni
terutamanya sembahyang tarawih tu. Sebab dia sebut man qama Ramadan. Ada kelebihan. Sahabat-sahabat ada faham gitu. Dan memang duk buat pun. Di zaman Sayyidina Abu Bakar sepanjang pemerintah dia tu duk buat gitu. Sahabat-sahabat duk buat. Ingat Nabi royak. Lepas pada tu di peringkat permulaan zaman Sayyidina Umar pun duk buat lagu tu juga. Dia buat lagu tu lah. Serupa dengan hak zaman Nabi SAW tu. Maksudnya secara berselera, tidak tetap. Dalam masjid, dalam di rumah, rata-rata lah hak ni 2-3 orang, hak ni seorang dua, hak ni 10 orang, hak ni semaya seorang, macam-macam lah. Gitulah di zaman Sayyidina Abu Bakar dan di zaman Sayyidina Umar. Ceritanya ni, riwayat ni sekat tu je. Riwayat ni sekat tu. Dalam riwayat yang lain, lepas pada tu Sayyidina Umar pun tengok dia kata molek ni Nabi SAW dulu zaman dia tu, dia tidak buat tu sebab ni takut difardukan. Jadi masalah hak takut tu tak timbul dah lah muka Nabi SAW wafat dah. Syariat ni sudah sempurna dah. Hak sebenarnya Nabi SAW kena nak buat kalau boleh nak malam. Dan nak malam tu pun kalau bolehnya ada tu imam, lepas tu sembahyang ramai di masjid. Hak tu malam. Dia pun buat lagu tu lah. Dia pun buat lagu tu. Tu baru di zaman Sayyidina Umar. Mula-mula serupa zaman Nabi, serupa zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi lepas pada tu lagu lain. Tidak kata ni satu kumpulan, ni satu kumpulan dak. Dalam masjid tu ramai sembahyang mengikut satu imam. Dia buat gitu. Abu Daud berkata, demikianlah Uqail meriwayatkannya. Jadi hak ni kan riwayat ni Ma'mar dan Imam Malik mengikut riwayat Hasan bin Ali, ataupun Ma'mar saja mengikut riwayat Muhammad bin Mutawakkil meriwayatkan daripada Zuhri. Abu Daud nak kemah lagi. Bukan demo tu saja yang meriwayatkan daripada Zuhri, ramai lagi anak murid Zuhri hak lain yang meriwayatkan hadis ini. Misalnya Uqail, Yunus, Abu Uwais, semuanya meriwayatkan serupa dengan riwayat tadi, iaitu dengan lafaz man qama ramadhana gitu. Tapi ada seorang anak murid Zuhri iaitu namanya Uqail, dia meriwayatkan daripada Zuhri dengan lafaz lagu ni, man shama ramadhana wa qamahu. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikan sembahyang tarawih pada bulan Ramadan. Dengan lafaz lagu tu beza sikit. Beza sikit. Ada pihak lain-lain dia kata man qama ramadhana. Tak ada man shama ramadhana wa qamahu tu, tidak lagu tu. Tapi riwayat Uqail daripada Zuhri ni ada sebut man shama ramadhana wa qamahu. Kalau hak ni lebih lengkap lagi lah. Sebab boleh jadi dia sembahyang tarawih saja, dia tak puasa. Dia tak puasa, boleh puasa. Boleh jadi aku boleh juga. Kelebihan dia dapat juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ni dapat juga. Walaupun aku tak puasa, sebab Nabi royak sesiapa yang sembahyang tarawih dia tak royak siapa puasa. Boleh jadi orang faham gitu kan. Itu faedah. Nak royaknya hak sempurnanya iaitu kalau puasa jugalah. Memang boleh jadi kita boleh terima sebab tadi sembahyang tarawih saja. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab hak kebanyakan riwayatnya tak ada sebut puasa tu. Dia ada sebut sembahyang tarawih saja. Tapi nak ajar lagu tu ke? Tidak. Nak royaknya cara kaedah memahami hadis. Adakah maknanya syarat kena puasa baru boleh? Kelebihan tadi sembahyang tarawih tadi diampunkan dosa yang lalu tu kena puasa, syarat puasa ke? Kalau mengikut riwayat hak kebanyakan tidak. Tapi tetap semua kata kalau puasa lebih lagi lah, lebih molek lagi lah. Hak tu lebih menjamin lagi lah. Lepas tu kita kata kalau lagu tu boleh jadi orang jadi akan sembahyang tarawih saja, tak puasa, tak akan berlaku gitu. Boleh jadi kalau ada orang kata nak rayaknya limpah kurnia Allah SWT ni luas lah. Dan sesuatu perkara tu kalau dia kelebihan tidak campur dengan hak lain, hak tu saja tu pun dia tak ada kelebihan dia gitu. Mana orang ada. Tapi semua kata tetap kata kalau puasa dan sembahyang tarawih pun hak tu lah lebih, hak tu tentu dah hak tu. Itu beza riwayat.
Takut-takut orang kata kalau orang pegang dengan kena puasa ni seseolahnya ada puasa tu syarat dia. Barulah boleh hak ni, kelebihan ni. Gitu. Dia akan jadi gitulah. Supaya masalah etikaf lah juga dia khilafkan ulama. Syafi'i kata, naik atas masjid ya, naik mentah pun niat etikaf. Boleh dah. Tapi Hanafi kata tak boleh. Lagu tu. Syarat kena etikaf ni kena puasa. Tak jadi etikaf saja gitu. Dia kena puasa syarat dia. Tengah hari tu puasa. Baru boleh. Tengok. Benda lagu ni. Cara faham tu apa yang dia berbeza. Apa yang berbeza. Sebab pandangan masing-masing. Benda-benda lagu ni lah. Tapi kalau kita nak ambil hak luar, hak mudah, hak Syafi'i itulah. Boleh pahala iktikaf. Ni tak ada harapan kita. Kalau kita niat iktikaf pun tak boleh. Muka kita tak cukup syarat. Tadi kita tak puasa. Jadi gitu jadi ponin. Jadi sepopak kita pakai riwayat Uqail. Seseolahnya puasa itu syarat. Padahal tidak gitu. Kalau kita kata tidak syarat, apa tak boleh? Kalau Tuhan nak bui. Mahal luas. Limpah kurnia dia. Kalau dia nak bui pun boleh. Bahkan kalau kita pakai hak suku-suku tu, nampak bahawa seseorang tu kalau dia buat kebaikan, Tuhan kira juga. Hak dia tak semaya, dia golak, itu bab lain. Dosa suku hak tu. Sebab itulah Allah SWT mengampunkan orang yang buat baik, orang yang buat baik kepada anjing, buat baik kepada anjing, sedangkan dia tak ada buat baik hak lain. Perempuan masuk surga kerana buat baik kepada anjing, misalnya ada dalam hadis sebut. Sedangkan dia tu pelacur. Maknanya amalan kita ni suku-suku. Hak jahat tu suku, hak baik ni orang lah mana-mana pun kalau dia buat dia dapat. Cuma tak sempurna lah. Kalau buat semua tu sempurna. Gitu. Mana amalan ni ada suku-suku kelebihan dia. Begitu. Kemudian oleh kerana bab ni panjang lagi, kita berhenti sekat tu dulu. Allah.